yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan penentangan dan ancaman kaum, ancaman maut daripada kaumnya, para nabi dan rasul. Menerima ancaman daripada musuh-musuhnya, golongan musyrikin. Daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua nabi dan rasul itu mendapat tentangan daripada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bahkan beratusan tahun. Ada yang menerima dakwahnya, ada yang menolak, dan juga para nabi-nabi yang lain, semuanya mendapat tentangan dalam menyebarkan dakwahnya kepada kaum masing-masing. Dan juga kata-kata yang dilemparkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak betul, majnun, sihir dan sebagainya. Tetapi itu adalah merupakan salah satu ujian yang akan menguatkan keimanan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nilai balik, kalau kita lihat balik mengenai diri kita masing-masing ini, hanya sedikit sahaja ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesemua itu merupakan ujian. Mereka iaitu para nabi diuji dengan penentangan dan ancaman maut daripada kaumnya, dipulau oleh kaum kerabat mereka, diusir, diperangi, dicaci, ditohmah, dinista dan sebagainya. Kesemua itu merupakan ujian mihnah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk menjadi satu bentuk pengajaran kepada sekalian umat para nabi dan rasul itu, agar mengambil iktibar bahawa kehidupan orang yang beriman itu pasti akan menghadapi ujian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, apakah kamu akan menyangkakan kamu ini mengatakan kamu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu ini sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita pada hari ini kalau kita kata kita nak kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak sanggup untuk berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para nabi dan rasul itu diberikan ujian mihnah bagi menguji tahap keimanan mereka. Jadi kehidupan kita ini di atas dunia bukanlah kehidupan yang sia-sia, tetapi penuh dengan ujian dan juga mihnah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk melihat sejauh manakah keimanan kita kepadanya. Pada hari ini ujian Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan bala, penyakit yang kita semua tahu dah tersebar seluruh dunia, dah tersebar di pelosok dunia mengenai penyakit-penyakit bala virus tersebut. Tetapi apakah tindakan kita sebagai orang yang beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah respon kita? Apakah tindakan kita sebagai orang yang beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita? Maka kita kena sedar, kita kena bangun daripada lamunan kita bahawa seni itu merupakan satu peringatan kepada kita supaya kita ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikhabarkan, saya dalam kereta tadi mendengar maklumat yang terkini, di Malaysia sudah mencapai 99 orang yang terkena virus tersebut, coronavirus tersebut, dan ada yang sudah disembuhkan lah, sudah dirawat daripada 99 orang tersebut. Dan semakin lama kita kata semakin meningkat
dan kita dalam keadaan yang agak membimbangkan. Kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idfa'anna minal bala wal waba wa min fitnatil mahya wal mamat dan sebagainya. Doa-doa yang perlu kita baca. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kepada keimanan seseorang. Oleh kerana orang yang mempunyai keimanan yang unggul adalah terdiri daripada para nabi dan rasul, dan juga golongan siddiqin yang benar, syuhada, maka mereka lah golongan yang banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat diuji, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mereka adalah golongan yang sentiasa mengingati mati dan hatinya sentiasa menghadap ke alam akhirat. Maknanya tawajuh ataupun hati mereka itu sentiasa memikirkan nasibnya ataupun akibatnya pada hari pembalasan nanti. Maka semua ujian dan ancaman itu hanyalah asam garam yang akan melazatkan lagi kehidupan mereka di akhirat kelak. Sebaliknya, kesenangan bagi orang yang lalai dari memikirkan hidup selepas mati hanyalah ibarat sebiji pisang di dalam perangkat yang menyebabkan musang akan perangkat hanya dengan sebutir pisang tersebut. Justru itu, kesusahan dan kesenangan itu kedua-duanya berguna kepada orang yang beriman yang sentiasa mengingati kematian. Kesusahan yang ditimpakan kepadanya tidak akan menyebabkan dia keluh kesah, kerana dia sedar bahawa kesusahan itu tidaklah seberapa jika nak dibandingkan dengan penderitaan di akhirat yang akan ditanggung oleh mereka yang lalai. Kesenangan itu juga akan tetap berguna kepada orang yang beriman yang sentiasa ingat akan kematian, kerana sudah tentu mereka mencari kekayaan itu melalui jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menggunakan kekayaan itu bagi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mengingati mati adalah ubat yang paling mujarab bagi manusia menghindarkan diri daripada kelalaian dan juga perisai, benteng yang kokoh bagi keimanan seseorang itu.